Baik, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti yang kita dah wawarkan di awal rancangan tadi, bagi mereka yang meminati industri maritim dan juga aero angkasa. Saya. Ya ke? Suka naik, Okeylah, suka kita tengok. bagi dekat Arif lah untuk mengendalikan segmen yang berikutnya. Silakan Awak Arif. jangan terkejut kalau saya yang turun daripada flight tu. Oh wow, okey, boleh. Baik, seperti yang Pasha kongsikan juga, kita sekarang nak berbincang soal LIMA 2025 lah. Yang ini satu pameran aero angkasa saya kira. Dan dinanti-nantikan juga kerana penganjurannya 2 tahun sekali. Betul. Jadi kita bersama dengan tetamu di studio kita. Kita ada yang pertama Encik Aris Jemadi Tajuddin selaku Sebahagian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Juga di sebelah kirinya Encik Abdul Hafiz Abdul Bakar, iaitu Pengarah Urusan Global Exhibitions and Conference Sendian Berhad ataupun GEC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, saya takut dah. Boleh bawa saya terbang. Baik. Dia boleh bawa you terbang, tapi you boleh terjun ke tak? Boleh. InsyaAllah. Okey, dia bila dah naik, dia kena turun. Okey, pertama sekali kita mulakan dulu berkenaan dengan LIMA 2025. Difahamkan merupakan edisi yang ke-17 yang akan dianjurkan tahun ini. Mungkin kita mulakan dengan Encik Aris dulu lah. Boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan latar belakang penganjuran LIMA tahun 2025 ni? Okey, terima kasih Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Ramadan 20. Untuk makluman Pasha dan juga Arif, sebenarnya LIMA ni adalah merupakan, macam mana dimaklumkan tadi, adalah penganjuran yang dilaksanakan pada setiap 2 tahun sekali. Dan kali pertama kami melaksanakannya adalah pada tahun 1991. Dan ini merupakan edisi yang ke-17 yang semestinya pada setiap kali penganjuran kami akan cuba yang terbaik supaya ini boleh menjadi satu pameran yang terbesar dan paling berjaya lah. Dan ianya juga ada dimasukkan di dalam kalender pameran pertahanan antarabangsa. So apabila kami menetapkanlah tarikh penganjuran LIMA tu, kita tak boleh nak simply kata nak buat bulan 5 katakan, tak boleh. So dia memang dah ada dalam kalender pertahanan, pameran pertahanan antarabangsa. Dan dia kalau kita tengok, ramai orang dah tahu dah nama LIMA ni sangat sinonim dalam pameran pertahanan antarabangsa. Semua orang tahu. So dia punya brand name dia tu memang dah semua orang sedia maklum, semua syarikat-syarikat pertahanan antarabangsa pun semua dah tahu. Dan semestinya lah ialah merupakan satu iltizam strategi kerajaan untuk kita memacukan kita punya industri pertahanan maritim dan juga aero angkasa. Dan oleh sebab yang demikianlah ianya dilaksanakan di Pulau Langkawi, Kedah. Dan kita tengok pasal Langkawi ni dia satu pulau kan. So dia ada untuk kita punya segmen maritim, kita ada untuk segmen aero angkasa. Arif nanti nak terjun daripada kapal terbang pun kita boleh sediakan di tempat kan. So tak ada masalah Arif, kita pulau yang besar, paling-paling pun dia hanya mungkin ke janji tu kan. Saya tunggu dekat pulau je lah, saya tunggu dekat resort. Harap saya akan hanyut lah. Terapung tak apa Arif. Baik, kita nak bersama juga dengan Encik Hafiz. Itulah sedikit latar belakang Encik Hafiz. Cuma bila kita menginjak ke edisi ke-17 ini ataupun penganjuran 2025, mungkin ada 2 ataupun 3 ataupun mungkin lebih kelainan yang ditampilkan. Terima kasih Cik Arif. Untuk menyahut cabaran industri 4.0. Jadi 5 kali ini, 5-20-25 kali ini kita menumpukan sub-segmen yang lebih terperinci, terutamanya dalam segmen inovasi, pendidikan dan kelestarian. Ini sebenarnya adalah sinonim juga kita mengilustrasikan segmen sebelum ini, di mana segmen pertahanan, segmen komersial dan segmen angkasa lepas masih lagi ada pada 5 kali ini. Yang kita sebutkan tadi adalah untuk penumpuan agar wawasan 2030 industri aero angkasa dan industri maritim tu dapat dicapai. Yang mana kita boleh berkongsi dengan bukan setakat di negara kita, termasuk juga dengan rantau ASEAN. Selain itu, segmen ini kita buat pertama kalinya, kita menjemput syarikat-syarikat sederhana dan juga kecil untuk bersama-sama kita dalam pameran LIMA. Jadi pada kali ini sambutannya agak menggalakkan, bukan setakat daripada syarikat-syarikat tempatan, malah juga daripada syarikat-syarikat kecil sederhana dari negara luar. Ini saya nampakkan ada peningkatan yang menarik pada 5 kali ini.
Selain itu, buat pertama kali ini juga kita menumpukan pertumbuhan penglibatan industri pengajian tinggi awam. Jadi pada kali ini kita ada pavilion untuk pengajian tinggi. So saya berharap kepada para pelajar di luar sana dapat hadir bersama-sama pada 5 kali ini. Pavilion khas untuk mereka. Yes. Wow. Okey, Encik Aris, mungkin boleh kongsikan sedikit pandangan Encik Aris bagaimana Lima 2025 tahun ini bakal memainkan peranan yang penting, terutama sekali kalau kita lihat kepada hubungan diplomasi serantau dan juga dalam perkembangan ekonomi negara, terutama sekali dalam konteks Malaysia sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun ini. Okey, Fasha. Dah menjangkau kita punya penganjuran lebih 3 dekad lah saya kira, daripada sejak tahun 1991. So memang tadi sebagaimana saya maklumkan tadi, Lima ni nama dia dah sangat sinonim dan semua dah tahu. Dan of course apabila kita pada tahun ni, tahun 2025, kita mengambil kesempatan disebabkan kita mengambil tampuk kepimpinan kepengurusian ASEAN. So banyak inisiatif-inisiatif yang kerajaan perlu mainkan di situ, kerana ASEAN ni kita sedia maklum merupakan satu kawasan yang bebas daripada sebarang konflik, aman, dan kita nak benda ni berterusan. Kita nak kita punya keamanan, kedamaian yang kita kecapi dan kita nikmati sekarang ni hendaklah sentiasa dinikmati dan ianya sentiasa terpelihara. So seiring juga dengan perkembangan kemodenan aset-aset ketenteraan semua tu kan. So walaupun aset-aset ketenteraan ni dia menjadi semakin moden, tapi kita hendak mendapatkan satu imbangan di situ. Of course melalui kepengurusian ASEAN tu banyak inisiatif yang kita cuba tampilkan, kita cuba tonjolkan, dan sebagai contoh pada sekitar bulan lepas apabila kita mengadakan ASEAN Defence Minister Meeting Retreat di Penang. So banyak inisiatif-inisiatif yang Malaysia mengatakan okey, kita tahu sebagai contoh Laut Cina Selatan merupakan satu kawasan yang kita panggil Laut Cina Selatan sebagai contohnya, dan ada macam China pun, mereka pun ada membuat banyak claim dan sebagainya kan. So banyak berlaku kita nak elaklah daripada sebarang berlaku pertindihan konflik di situ. So kepengurusian ASEAN tu memang datang tepat pada waktunya, dan Malaysia memang mengambil tanggungjawab yang sangat besar lah. Khususnya macam Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan kita. Dia memang di arena antarabangsa sentiasa mengatakan bahawa kita ni cintakan kedamaian. Kita tak nak sebarang konflik berlaku di kawasan ini, di region ini. So kita nak benda tu kekal. Dan of course melalui penganjuran Lima ni, semestinya nanti pada bulan Mei nanti ramai menteri-menteri pertahanan akan turut hadir sama. Dan panglima-panglima Angkatan Tentera, panglima-panglima tentera laut, panglima tentera darat, semua akan datang berkumpul di Pulau Langkawi, dan mereka dapat bertukar-tukar fikiran, mereka dapat berbincanglah bagaimana kita boleh memainkan peranan khususnya dalam aspek diplomasi pertahanan. Banyak akan ada dialog, ada konsensus jugalah antara. Betul. Memang ada, memang dah diaturkan, dan itulah kita punya perancangan sebenarnya. Dan itu juga matlamat penganjurannya. Ya, betul. Walaupun aset ketenteraan, tapi kita nak dia punya imbangan di situ. Betul. Sebab mungkin kita akan bergantung kepada negara lain, negara lain bergantung kepada kita. Dan itulah perkaitannya. Baik, Cik Hafiz, selain daripada penglibatan siswa ataupun IPT dalam Lima 2025 pada Mei nanti, 20 sehingga 24 Mei kan. Betul. Jadi apa lagi informasi mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan? Okey, untuk menyahut seruan kerajaan dan juga menyahut seruan keharmonian sejagat, kita membuka pameran Lima ni juga kepada pelawat-pelawat dagang dan juga pelawat-pelawat awam. Jadi Lima ni akan bermula pada 20 sehingga 24, di mana 3 hari pertama tersebut adalah terbuka kepada pelawat dagang, yang mana kebanyakan syarikat-syarikat yang berinteraksi dalam dan luar negara akan hadir. Jadi dijemput di luar sana, sekiranya ada pelawat-pelawat dagang yang akan hadir dan ingin hadir ke Lima pada tahun ni, boleh mendapatkan pas mereka secara online di www.lima2025.com. Kepada pelawat awam pula, mereka akan boleh hadir pada hari Jumaat dan Sabtu, iaitu pada 23 dan 24. Juga tiket-tiket telah terbuka ya.
untuk di luar sana untuk pembelian secara online yang lebih murah. Jadi kami mengesyorkan pembelian online kerana ia dapat menghindar terlampau ramai nanti kalau kita buat pembelian di tiket-tiket kaunter semasa pendaftaran. Ya. Selain itu mungkin yang akan ditunggu-tunggu adalah pertunjukan udara. Pertunjukan udara daripada syarikat ataupun daripada pasukan-pasukan aerobatik yang terkenal. Pada tahun ini kita dapat kehadiran daripada Russian Knight. Untuk pengetahuan umum, Russian Knight ni adalah top 5 ataupun top 10 aerobatik team yang terkenal di peringkat antarabangsa yang akan hadir pada 5 kali ini, dan juga Surya Kiran daripada India. Penampilan terakhir Surya Kiran di Malaysia adalah pada tahun 2007. Wow. Jadi selepas 14 tahun, mereka hadir pada kali ini. Mereka juga adalah top 20 pasukan terbaik dunia. Selain itu kita ada kehadiran daripada Jupiter, daripada negara jiran kita Indonesia, kehadiran daripada Royal Thai Air Force, Singapore Air Force dan juga sebagainya. Jadi diharap warga Maya di sana boleh hadir, boleh mendapatkan tiket-tiket yang kita katakan tadi di laman web 5 kita. Ya. Okey, itu tadi kita boleh lihat sedikit promo visual berkenaan dengan 5 2025. Encik Aris, mungkin boleh kongsikan juga kepada kami dan juga kepada penonton, apakah agaknya keistimewaan 5 kalau kita bandingkan dengan pameran-pameran maritim dan aero angkasa yang berlaku yang dianjurkan di negara-negara lain. Contohnya kalau dekat Singapura pun dia ada juga dianjurkan. What sets us apart? Apa yang membuatkan 5 2025 di Langkawi ini paling istimewa? Okey. Nak menjawab tu, sudah semestinya Langkawi memang terkenal sebagai destinasi pelancongan. So macam tempat-tempat lain yang masuk dalam kalender pameran pertahanan antarabangsa kan, macam contoh Singapura, mereka ada Singapore Air Show, dan mungkin seperti di Paris mereka ada Le Bourget, dan di Farnborough di UK. Tetapi Langkawi ni dia lain, dia memberikan satu perasaan yang sangat semula jadi. Kita berada dalam ketenangan pulau, dan pada masa yang sama ada juga berlakunya pameran yang untuk aerokasa dan juga berlakunya pameran di segmen maritim. Dan berbeza daripada segmen-segmen yang lepas tahun-tahun yang terdahulu. 5 edisi yang ke-17 ni sebagaimana dimaklumkan oleh Encik Hafiz tadi, kita melibatkan juga sama golongan-golongan belia, golongan muda kita daripada IPTA, IPTS kan. So memang ada satu pavilion khusus untuk mereka kerana kita merasakan perkembangan industri pertahanan ni dia memerlukan sokongan yang berterusan. Tak guna kalau kita ada satu industri tetapi tenaga kerja mahir tu tak ada. Kan? Khususnya sekarang ni dalam era kecerdasan buatan AI, machine learning, augmented knowledge, ini semua memerlukan satu kepakaran yang sangat sangat majulah maknanya. Teknologi tu kita tak boleh tertinggal di belakang. Dan mungkin Pasha ataupun Arif kalau tak begitu faham, tak begitu tahu, sebenarnya ada satu pejabat kita buat di Cyberjaya, merupakan satu pejabat sebagai cawangan daripada sebuah syarikat terkemuka daripada Turki. Dia orang punya di situ ada seramai 120 belia-belia muda anak-anak Malaysia kita ni selaku engineer yang mereka membuat peralatan avionik, komponen-komponen subsonik dan supersonik untuk dipasarkan untuk kita masuk dalam global chain punya itu. Memang ada. So ini semua merupakan sebab kita rakyat-rakyat Malaysia, kita punya adik-adik kita semua tu engineer, kita semua memang berkepakaran. So kita nak kepakaran mereka tu tidak hanya habis begitu saja, dan sokongan daripada institusi pengajian tinggi ni memang penting lah. So itu kita berterusan membawa mereka ke dalam teknologi yang sangat niche ini supaya kita tak tertinggal di belakang dan kita boleh seiring dengan negara-negara lain dalam industri pertahanan. Ataupun istilahnya kita hala pada tempat yang betul. Baik, yang terakhirnya Encik Hafiz, mungkin harapanlah kepada penganjuran 5 2025 ataupun edisi ke-17 ini. Harapan kami lah sebagai penganjur bersama dengan pihak Kementerian Pertahanan Malaysia, kita mengharap 5 kali ini dapat
menonjolkan kewibawaan negara kita sebagai negara pendorong industri aeroangkasa dan juga maritim di rantau ASEAN. Di samping tu kita juga ingin mengenengahkan permasyuran kita punya industri-industri tempatan. Kerana mungkin di luar sana kurang faham ataupun kurang tahu industri antarabangsa kita dalam industri aeroangkasa dan maritim ini, Malaysia adalah merupakan salah satu negara yang memberi ekosistem penting dalam pembuatan tersebut. Okey, baik, setakat itu saja masa kami bersama Encik Aris dan juga Encik Abdul Hafiz berkenaan dengan penganjuran 5 2025 kepada anda semua yang berminat dalam industri aeroangkasa dan juga maritim. Jangan lupa dapatkan tiket. Boleh layari laman web 52025.com. Betul. Baik beli online berbanding dengan walk-in, takut nanti penuh. Betul. Saya lah kat depan tu. Yelah, awak yang nak terjun. Baik, kita kembali selepas ini untuk industri kejuruteraan pula. Apa khabar Malaysia?